Hai, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke channel aku, Marjans TV. Welcome back to another episode of my video. Thank you so much sebab klik video ni. You can do so much other thing dalam dunia ni, tapi korang decide untuk tengok video aku, dan aku berterima kasih kepada korang for that, right? So let's dive into the topic. Aku tak nak memanjang-manjangkan intro dan sebagainya. Vaksin, it's about vaksin. Aku ditanyakan dengan pelbagai soalan, macam-macam soalan, dan ada yang minta pendapat dan nasihat aku mengenai vaksin. Perlu ke saya ambil vaksin bang? Mak bapak saya nak ambil vaksin, apa yang patut saya buat? Kawan-kawan saya nak ambil vaksin, okey ke? Family saya lain semua nak ambil vaksin, tapi saya macam was-was. First of all, I am not the right person to tell you. Aku adalah bukan manusia yang betul dan tepat untuk korang bertanyakan pendapat tentang pengambilan vaksin. Apa yang aku hidangkan, apa yang aku sajikan kepada korang selama ini adalah rumusan ataupun ringkasan tentang apa yang sedang berlaku dekat dalam dunia ini. Apa yang sedang terjadi, aku relatekan balik dengan hadis-hadis fitan, dan aku persembahkan kepada korang. Tugas aku bukanlah untuk memberi nasihat in terms of apa yang korang kena dan perlu buat. Apa yang aku buat, aku hanya merumuskan dan memberi tahu tentang apa yang aku tahu. Aku faham ramai yang kat luar sana yang sedar, dah mula sedar tentang benda yang berlaku pada akhir zaman ini. Bagus. Tetapi kita kena ingat guys, apa yang kita tahu, apa yang kita pelajari, apa yang kita consume, ilmu-ilmu tu semua haruslah di landasan yang betul dan haruslah di disiplin yang benar dan tepat. Kenapa aku cakap macam ni? Sebab aku tahu, aku faham korang risau, korang tengah wonder tentang apa yang musuh-musuh kita, musuh-musuh Islam tengah buat kat kita sekarang. Tetapi itu tidak bermakna kita boleh mengeluarkan kata-kata fitnah. Kita tak boleh mempergunakan alasan di mana musuh-musuh Islam sedang jatuhkan kita dan sebagainya. Oleh kerana itu, kita boleh membuat something yang melanggar hukum syarat yang sebenarnya. Sebagai contoh, apa yang berlaku pada semalam, pada hari Ahad, di mana vaksin Pfizer, vaksin COVID-19 sampai kat Malaysia, yang dibawa oleh pilot kita punya kapal terbang, MAS punya flight apa benda semua. Sebaiknya sampai, aku sebagai diri aku, sebagai owner Marjans TV, aku tengok, aku analisis apa yang berlaku, bagaimana dia ditransport dan sebagainya, dan I'm totally fine. Tetapi bila aku buka scroll FB dan sebagainya, aku nampak benda yang tak masuk akal. Kenapa aku cakap tak masuk akal adalah aku nampak banyak sangat fitnah. Ya betul, kau memang takut, kau tak suka Dajjal dan sebagainya, whatever it is, but again, itu tidak bermakna kau boleh berfitnah. Fitnah bagaimana? Dia memfitnah macam transport macam tu je ke? Boleh tahan ke? Boleh tahan ke negatif 70 darjah Celsius tu? Selamat ke vaksin macam tu? Faham tak apa yang berlaku? Engkau orang mempertikaikan berdasarkan fakta yang salah. Siapa kata yang vaksin itu perlu disimpan pada takat negatif 70 darjah Celsius? Dan korang mempertikaikan kenapa tak dihantar di dalam peti saiz dan sebagainya yang konon special untuk vaksin dan sebagainya. Di situ telah menunjukkan bahawa kita ni konon-konon yang mengkaji ilmu akhir zaman ni dah jenis nampak macam orang tak berilmu dah. Sebab apa? Kita tak baca, kita tak membaca, kita tak mendapatkan fakta yang sebenarnya. Apa yang dimaksudkan, apa yang korang faham tentang negatif 70 darjah Celsius tu salah. Ini aku nak beritahu korang apa yang dimaksudkan dengan negatif 70 darjah Celsius tu. Ini adalah daripada website Pfizer itu sendiri. Ilmu yang korang dapat tu, maklumat korang dapat tu salah. Negatif 70 darjah Celsius itu adalah Pfizer telah develop a packaging, okay, a packaging dan storage yang innovationnya to fit the purpose of a range of location. Okay, we have specifically designed a temperature control thermal shipper utilizing dry ice to maintain recommended storage temperature condition of negative 70 Celsius plus minus 10 degrees Celsius for up to 10 days unopened. The intent is to utilize Pfizer's strategic transportation partner to ship by air to major hubs within the country, region and by ground transportation losing location. Apa yang disampaikan kat sini adalah mereka mencipta kaedah, mereka develop a storage unit yang boleh tahan negatif 70 darjah Celsius untuk masa 10 hari jika tidak dibuka. Bukannya vaksin tu perlu berada dalam keadaan negatif 70 darjah Celsius untuk selama-lamanya. Jadi berapakah takat suhu yang perlu ada untuk menyimpan vaksin itu? Once the POU receive a thermal shipper with our vaccine,
they have 3 option to storage. Dia ada 3 option untuk menyimpan benda ni. First, ultra low temperature freezer, which are commercially available, can extend shelf life up to 6 months. Apa je commercial freezer yang ada yang pakai selama ni untuk vaksin, boleh pakai. Persoalan kenapa KJ kena beli freezer yang lain lah, bila-bila ringgit apa semua tu, itu bukan masalah aku, bukan masalah Pfizer. Itu mungkin duit lebih. Itu aku tak tahu cerita. Itu tak ada kena-mengena dengan fakta ini. The Pfizer thermal shippers, in which doses will arrive, that can be used a temporary storage unit by refilling the dry ice. Dry ice tu boleh tambah je every 5 days for up to 30 days of storage. Refrigeration units that are commonly available in hospital. The vaccine can be stored for 5 days at refrigerated 2 to 8 Celsius condition. 2 hingga 8 darjah Celsius punya fridge pun sudah memadai untuk menyimpan vaksin Pfizer COVID-19. Nampak tak dekat situ? Kita kalau nak menghantam Dajjal, kita nak menghantam WHO, kita nak menghantam Pro-Vax ni, kenalah ada bullet yang betul, kenalah ada maklumat yang tepat. Janganlah kita main basuh je. Nampak sangat macam kita ni hanya mengambil cherry picking maklumat, which is very very bad. Untuk aku yang mengkaji pasal benda ni, untuk aku yang belajar pasal benda ni, aku pun akan di-label sekali macam benda ni, which is very very bad for me as well. Faham tak? Aku pun bukan sokong sangat, aku bukan suka pun benda-benda ni. Ada pun banyak juga doktor kat luar sana yang tak nak terima vaksin ni dulu. Aku kenal, aku tahu orang-orang itu. Tetapi tak bermakna kita boleh menyampaikan fitnah, kita boleh menyampaikan benda yang salah. Untuk kita menentang sesuatu, untuk kita memperjuangkan sesuatu, kita kena make sure apa yang kita dapat itu betul. Aku harap jelas kat sini, aku harap korang faham, aku bukannya seorang yang pro-vax ataupun yang sokong apa yang mereka lakukan ataupun menyokong vaksin COVID-19 ni dan sebagainya. It's just that please make sure you have the right bullet. Persoalan di mana adakah patut korang ambil ataupun tidak, itu adalah persoalan yang aku tidak boleh jawabkan untuk korang. Korang kena faham, korang dah besar, korang dah pandai menilai baik dan buruk, korang dah tahu mencari maklumat yang betul dengan tepat. Kalau korang tak pandai, kalau korang tak boleh ada akal untuk mencari maklumat betul dan tepat dan menilai benda yang benar ataupun benda yang palsu, korang kena berusaha untuk mendapatkan nasihat dan juga mendapatkan guidance untuk korang menilai apa yang korang dihidang. Contohnya video-video aku, segala video-video aku yang korang tengok selama ini, korang kena pandai nilaikan sama ada aku ni orang yang macam mana, apa yang aku sampaikan. Aku tak kata aku betul, aku tak kata aku tipu, tetapi korang kena pandai menilai maklumat yang aku berikan. Korang kena lihat, korang kena dengar, korang kena terima, korang kena consume maklumat daripada semua pihak. Walaupun kau rasa bentuk musuh, tapi kena ambil maklumat tu, kena ambil the data, kena ambil all the information untuk korang nilai dan hadamkan sendiri. Korang tidak boleh berada di pihak yang sebelah saja. Korang tak boleh jadi anti-vax, korang tak boleh nak korang nak memperjuangkan nak hantam Dajjal, tapi korang tak kisah, tak dengar pun apa yang belah sana cakap atau apa yang belah sana hidangkan. Salah. Kita kena ambil semua dan tentukan untuk diri kita sendiri. Kalau korang ada idola yang memperjuangkan ilmu akhir zaman ni dan sebagainya, korang dengar nasihat dia macam-macam semuanya, tetapi at the end of the day, apabila keluarga korang kena COVID ke ataupun keluarga korang kena whatever penyakit ke, sebab korang dengar nasihat-nasihat diorang ni, adakah mereka nak bertanggungjawab? Tak. Jadi segala keputusan yang dibuat, at the end of the day, tanggungjawab itu harus ada dekat diri korang sendiri, bukan aku, bukan kat YouTuber lain yang konon buat maklumat tentang benda ni semua. No guys. Orang tanya aku, adakah aku akan ambil? Jawapan aku, ya, aku akan ambil vaksin. Aku yakin dan aku pastikan keputusan aku untuk aku divaksinkan dengan vaksin COVID-19. Sebab korang tahu aku macam mana, pendirian aku macam mana aku bercakap tentang perkara ini sejak daripada dulu lagi. Jika ada benda yang buruk terjadi kepada diri aku selepas aku mengambil vaksin itu, tak ada manusia lain yang lebih layak untuk memberi komen atau membuat video ataupun membongkarkannya lebih dalam lagi melainkan aku. Kalaulah si Polan tu, manusia A tu, dia ambil vaksin dan benda jadi buruk pada dia, dia mungkin boleh rahsiakan dan sebagainya, sebab dia mungkin memang berada di pihak belah sana. Dan aku ni, yang korang dah kenal aku selama ni, aku bercakap pasal apa dan apa yang aku perjuangkan selama ini. Apabila aku meletakkan diri aku taruhkan diri aku untuk berada di bawah jarum vaksin ini, jika ada something yang buruk berlaku, korang pasti akan dapat tahu. Ramai yang takut, ramai yang risau, but someone have to do it. And I'm very proud to say that I will take the vaccine
dan korang nilaikan sendiri, dan aku pun akan nilaikannya juga. Aku tidak boleh kata aku tak percaya itu, tak percaya ini, Dajjal itu, Dajjal ini, bla bla bla. Tapi aku sendiri tak nak first hand experience. Aku sendiri tak nak terlibat dalam benda itu semua. Lepas tu aku nak berkata buruk tentang benda itu. Aku rasa tidak adil. At the end of the day, apa pun keputusannya, sebagai orang Islam dekat dalam Malaysia ni, fatwa dah keluar, apa benda semua dah keluar. Islam tu mudah, benda tu semua boleh dijawab dan kena jawab oleh korang punya leader, kita punya leader, mufti kita. Jadi tak adalah korang semua disabitkan kesalahan dan sebagainya. Tapi jika ada benda yang tak baik berlaku pada diri aku dan sebagainya, korang pasti akan tahu. The world will surely know, the whole Malaysia surely know if the vaccine is not doing good to me. Jadi guys, aku harap sampai di sini saja video pada kali ini, dan aku harap korang boleh faham apa yang aku nak cuba sampaikan. Jadilah orang yang berilmu untuk menentang sesuatu, dan janganlah kita ikut sedap kita kerana hanya kita fikir kita betul, dan hanya kerana kita nak lakukannya atas nama agama. It's wrong, salah. Stay safe guys, be a good Muslim, be a good person. See you guys on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.